Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi sesi video yang ketiga, iaitu masih menghuraikan ulasan kertas 2 peperiksaan percubaan SPM. So kita sambung daripada yang cikgu last hari tu. Okey, rupanya soalan nombor 6 ada sikit lagi. Okey, soalan nombor 6 kita sambung, iaitu sketch a graph of volume of hydrogen gas against time for set 1 and set 2 on the same axis. Okey, ini adalah soalan nombor 6, iaitu soalan kadar tindah, rate of reaction. Okey, kamu pun tak ada soalan ni. Kita tengok balik soalan dia. Okey, kertas jawapan kamu semua dekat cikgu dah. Macam mana nak bagi balik Okey, so ni soalan dia. Dia bagi dua set. Bagaimana nak lukis graf? Lagi graf dia adalah graf isi padu gas hidrogen melawan masa. Okey. Okey, kita tengok graf belakang kita ni, dia dah buat betul. Okey, majoriti buat tajuk dia betul lah. Isi padu gas melawan masa beserta dengan unit. Ada juga 2-3 orang yang tak berapa lengkap lah dia punya ni, tajuk ni. Jadi mereka akan hilang markah lah. Okey, bagaimana pula bentuk lengkung dia? Bentuk lengkung dia, okey, apa beza lengkung satu dengan curve between set 1 and set 2? Okey, di sini kita tengok faktor saiz tidak mempengaruhi kerana saiz tersebut dia sama, saiz. Okey, tetapi faktor kepekatan, kerana dekat sini 0.2 lebih kecil, lebih rendah kepekatan daripada 0.4. Jadi didapati bahawa set 2 ni kadar tindak balas awal dia lebih tinggi. Okey, kalau tengok belakang kita ni. Okey, betul. Okey, belakang kita ni betul sebabnya set kedua dia lebih tinggi. Set 1 ni lebih rendah. Tapi di penghujung ni, cikgu dah cakap dulu, di penghujung ni, yang di depan ini, okey, berdasarkan, so cikgu minta maaf, cikgu conteng buku rakan salah seorang daripada kamu ni lah. Okey, tak apa, dia punya pengorbanan ni, okey, dapat manfaat untuk semua lah, dapat pahala. Okey, so di depan ni berdasarkan 4 faktor. Okey, siapa yang lebih curam semua, yang lebih landai di sini berdasarkan 4 faktor tu lah. Faktor saiz, faktor kepekatan, faktor mangkin, faktor apa lagi? Suhu. Manakala yang di belakang ni cikgu dah cakap, ini berdasarkan amount bahan, amount reactant yang digunakan. Kalau dia banyak, maka hasil dia pun banyak. Kalau amount dia rendah, hasil dia rendah. Kalau amount dia sama semasa sebelum tindak balas, maka dia akan berjumpa balik. Okey, kita tengok. Okey, sebenarnya di sini memang set 2 ni lebih pekat, maka kadar tindak rate of reaction is higher. Okey, but at the same time, okey, amount dia macam nak cari, bukan ambil 0.4, bukan ambil 0.2. Kita kena kira number of mole dia. Okey, pakai formula MV per 1000. Jadi kalau kamu kira, you calculate the number of mole, okay, between these two set, sebenarnya yang ni pun bilangan mole dia tetap tinggi. Jadi sebenarnya amount set 2 ni lebih banyak, maka ini adalah jawapan sebenarnya. Ni salah ni, hampir betul tapi dia salah di sini. Ni jawapan dia lebih kurang macam ni lah. Okey.
set 2 ni dah lah dia high rate of reaction. At the same time they have more amount, okay, compared to set 1. So this is how the curve look like. Okay, cuma cikgu nak tekankan kat sini, mungkin kalau kamu tengok skema jawapan ni, mana skema jawapan cikgu tadi? Okay, kita dapati dia ada label-label ni lah. Biasanya cikgu tak suruh buat label-label ni ya. Kita tengok soalan. Kalau soalan dia sebenarnya tak perlu buat label lah, tapi skema ni dia ada label. So kamu tengoklah nombor-nombor mana yang penting tu kamu buatlah dot-dot ni. Okay, dia masa akan datang. Okay, sebenarnya tak perlu ni ya, tapi untuk lebih selamat mungkin ada poin-poin yang dinyatakan dalam soalan, kamu boleh buat dot-dot ni. Okay. Okay, kita sambung soalan esei. Soalan struktur dah habis, kita akan pergi soalan esei. Okay, untuk soalan esei, kita mula dengan soalan nombor 7. Ramai pelajar dah menjawab soalan nombor 7. Dan ramai pelajar dapat markah lah. Markah yang biasa lah untuk soalan nombor 7 ni. Okay, soalan dia. Why solid magnesium chloride does not conduct electricity but molten magnesium chloride conduct electricity? Soalan yang mula-mula ni ramai yang boleh jawab, tapi tak dapat markah yang maksimum lah. Ada juga pelajar yang cuba menjawab soalan nombor 8 tanpa menjawab soalan nombor 7, dan mereka banyak kehilangan markah untuk soalan nombor 8. Seolah-olah macam mereka boleh jawab soalan nombor 8, tapi mereka hilang markah. Kan kita lihat macam mana pelajar tak dapat markah langsung tu. Okey, nombor 7. Okey, dia mention bahan yang kita gunakan adalah magnesium chlorida ataupun magnesium chloride. Okey, jadi yang pertama kamu kata magnesium chloride, okey, contains ion, ataupun lebih tepat, bagi cantik kamu kata mengandungi ion magnesium dan ion chlorida. Tu lagi cantik lah. Okay, so yang pentingnya magnesium chlorida ni mengandungi ion, ataupun kamu namakan terus dengan tepat nama ion dia, ion magnesium dengan ion chlorida lah. Jangan buat ion klorin ya, salah. Okay. Ada setengah-setengah pelajar juga cikgu dapati bahawa dia kata magnesium chlorida dalam bentuk pepejal ni terdiri daripada molekul. Tu salah faham yang sangat besar lah tu. Mana ada magnesium chlorida molekul? Di dalam pepejal ke, dalam leburan ke, dalam cecair, dia ada ion. Cuma bezanya magnesium chlorida dalam pepejal, ion dia tidak bebas bergerak. Itu sebab dia tidak boleh mengkondisi elektrik, bukan disebab molekul lah. Ada segelintir lah, ramai juga cikgu rasa dalam kurang 10 orang yang kata kenapa magnesium chlorida tak boleh mengendalikan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Mereka kata dalam keadaan molekul. Mungkin dia salah faham dengan konsep asid. Kalau asid memang betul dalam keadaan tulen, dia dalam keadaan molekul, itu asid lain. Kalau sebatan ion yang biasa, kalau dalam keadaan pepejal, dia ada ion tapi dia tidak boleh mengkondisi elektrik sebab ion-ion dia tidak bebas bergerak. Okey. So kita tengok di sini. Pertama kamu mention dia mengandungi ion. Tetapi kat sini kamu kata dalam keadaan pepejal, ion tidak bebas bergerak. Okey, manakala dalam keadaan leburan, ion bebas bergerak. Okey, ramai pelajar yang boleh jawab sampai setakat ni je. Mungkin yang ni tak boleh buat apalah, nota cikgu pun tak mention benda ni. Yang keempat ni, ion boleh membawa cas. Ini yang ramai tak ada lah. Ion tu boleh membawa cas. Okey. Cikgu dah bagi semaksimum yang boleh, tetapi skema ni ada lebih sikit, tak boleh buat apalah. Satu markah hilang. Ada juga yang boleh jawab, tak banyak. Okey, kalau satu hilang dapatlah 99. Memang ada certain jawapan
ada extra sikit. Itu maksudnya kamu kena extra lah buat kerja. Takkan semua nak cikgu nak swap Okay, so ni jawapan dia kamu catat lah. Bagaimana nak menjawab perbezaan, membezakan konduksi elektrik sebatian ion. Ion dalam pepejal bukannya dalam bentuk molekul, dia masih ion, cuma tidak bebas bergerak. Okey, soalan yang seterusnya dikata di sini anda dibekalkan dengan laboran aluminium klorida dan larutan amonium klorida pekat. Proses elektrolisis dijalankan dengan menggunakan elektrod karbon bagi mendapatkan logam aluminium dan gas klorin di elektrod masing-masing. Pilih elektrolit yang sesuai. Okey, sama ada kamu nak guna laboran atau larutan aluminium klorida, yang mana lagi sesuai untuk kita mengekstrakkan aluminium, okey, dan juga gas klorin. Okey, kalau kita pakai larutan aluminium, kita akan dapat aluminium sebabnya yang akan pergi, kalau kita pakai larutan, maka ada di katod akan ada dua ion positif lah, iaitu ion aluminium dengan ion hidrogen yang akan bergerak ke katod. Sedangkan kita nak aluminium, dan aluminium tidak akan terpilih untuk dinyah-cas. Sebab apa? Sebab ion hidrogen lebih rendah kedudukan dalam siri elektrokimia, maka ion hidrogen yang akan terpilih. Maka larutan aluminium tak sesuai untuk sebagai elektrolit untuk kita mengekstrak atau untuk kita menghendaki aluminium, tak sesuai lah. Jadi kita kena ambil laboran aluminium klorida. Okey, majoriti ambil laboran, tetapi ada juga yang ambil larutan. Mereka tak faham lah tu. Okey, kemudian kita ambil laboran, kemudian terangkan bagaimana aluminium dan klorin terbentuk di setiap elektrod. Okey, terangkan bagaimana aluminium dan klorin. Okey, bagaimana kita nak jawab soalan ni Okey, terangkan bagaimana soalan dia. Jadi diperuntukkan soalan ni ada 3 soalan, diperuntukkan 6 markah. Okey, so ini jawapan dia. Dalam aluminium klorida kita ada ion aluminium dan ion klorida. 2 ion saja. Okey, ini ramai yang tak sebut benda ni, maka walaupun kita tahu, kita kena sebut juga. Nampak ada markah, sia-sia hilang. Okey, kemudian ion aluminium akan dinyah-cas. Dalam bahasa Melayu dinyah-cas. Kalau bahasa Inggeris discharge at the cathode. Sebab dia satu je. Ion positif satu aluminium akan ke cathode, dia akan dinyah-cas di situ lah. Manakala ion chloride akan dinyah-cas di anode. Okey. Soalan seterusnya, tuliskan persamaan setengah half equation at the each electrode or each terminal. Okey, so ini jawapan dia lah. Okey, ini pun ramai yang masih tak kuasai So cuti panjang ni, kamu ada kelebihan, kamu elektrolisis ni tengok balik di anode, di cathode tu macam mana konsep dia tu macam mana. Kalau dia positif, nak jadi atom, mestilah dia ambil positif lagi elektron. So dia mesti dia ambil elektron, sebab elektron charge negatif. Okey, cikgu pun nak sebut ini panjang cerita lah. So kamu fikir dia macam mana ni. Anode ni mestilah ion negatif. Anion akan pergi ke anode, cation akan pergi ke cathode. Itu pun ada yang confuse lagi Anion, ion negatif pergi ke anode. Okey, ion klorida akan pergi ke anode. Okey. Memanglah kamu boleh hafal, tetapi sebaiknya kamu fahamlah macam mana ni Ion negatif klorida ni dah akan jadi klorin. Negatif ni dia mesti buang lah, buang dia macam ni. Dan klorin mesti ada 2. Kalau bukan logam mesti ada 2. Nampak aluminium ada 2.
Tapi bukan logam, kena unsur dia mesti ada 2. Kalau 2, maka kita melibatkan 2 elektron, 2 ion klorida dan bebaskan 2 elektron. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan nombor 7. Okey, dia bagi okey, senarai 2 jenis sel, sel A dengan sel B, sel kimia lah ni. Okey. Sel kimia ke ni? Okay, sel elektrolisis kot. Tapi sebenarnya soalan ni agak bercanggah lah dengan apa yang kita belajar, terutamanya yang ni. So kadang-kadang jawapan kamu tak sama dengan jawapan skema pun cikgu terima jika logik lah. Sebab soalan ni tak sesuai untuk tahap kamu sebenarnya. Sebab di sinilah sebabnya sel A ni tak sesuai. Sebab dia bagi elektrolit, kemudian dia bagi sebabnya ini bukan sel kimia, ini sel elektrolisis. Okey, sel elektrolisis kita belajar kalau larutan yang lain mesti sama ada kamu guna dua-duanya karbon yang sama lah, elektrod yang sama. Okey, ni pun ada banyak apa ni bahasnya lah. Okey, so ini tak sesuai. Sepatutnya dua-dua ni elektrod karbon. Okey, manakala yang ini sel B ni adalah sel kimia, Sol Voltaic cell. Empat pelajar ni dia tulis dah siap, mesti dia tahulah elektrolisis dengan sel kimia. Okey, sebab kat sini sel kimia memang wajib duanya berbeza dan juga dia mana ada bateri. Manakala yang ni dia ada bateri maka ini sel elektrolisis, sel kimia. Okey, kemudian soalan dia tanya bandingkan sel-sel itu dari segi jenis, perubahan, setengah persamaan, observation. Okey, kalau macam ini, soalan dia nak macam ini, walaupun dia tak cakap kena buat jadual, sebaiknya kamu kena buat jadual. Seperti mana skema ni buat jadual akan memudahkan pemeriksa. Okey, kalau kamu buat jadual akan mudah macam ni lah. Ada yang tak ada buat jadual, maka pemeriksa susah nak cari. Dan ini akan mengganggu emosi pemeriksa. Bila kamu ganggu pemeriksa tu bahaya lah sikit. So kena buat macam ni. Type of cell yang A, kalau bahasa Inggeris electrolytic cell. Tengok betul-betul. Kalau kamu nak pilih nak jawab macam mana, kalau di LP tu bukannya electrolysis cell, electrolytic cell. Bahasa Melayu baru sel elektrolisis. Sel B adalah voltaic cell. Dalam bahasa Melayu ni sel kimia. Ada yang jawab Daniel cell, itu bukan Daniel cell. Memanglah Daniel cell sel kimia. Daniel cell ni bentuk dia lain sikit. Itu sel ringkas, sel kimia ringkas. Okey, perubahan haba tenaga ni. Okey, ni yang cikgu cakap tadi tu. Siapa yang jawab yang ni, anode cikgu terima, yang ni pun cikgu terima juga, dua-dua cikgu terima. Okey, di anode. Okey, cikgu dapati ada sebahagian juga tak faham jalan kerja proses yang telah berlaku di sel kimia. Sel kimia tadi kita lihat ada magnesium dengan copper. Okey, betul, magnesium akan mengion lah sebab magnesium lebih tinggi kedudukannya dalam sel kimia. Okey, jadi magnesium akan mengion. Okey, manakala di kathod, okey, ini betul. Yang ni di sini ramai yang tak tahu. Okey, di kathod sebab ramai yang jawab copper lah. Jawab copper. Okey, sekejap. Okey, cikgu cuba lakarkan yang sel B ni. Sel B ni adalah sel kimia. Inilah sebenarnya yang berlaku. Ni sel B. Okey. Sorry. Dia sel B, sel kimia mana ada bateri. Dia tak ada bateri. Dia tak ada bateri. Dia biasanya diganti voltmeter atau galvanometer. Okey. Ini ciri-ciri jelas sel kimia dia tak ada bateri.
sebenarnya dia sendiri yang menghasilkan elektrik, menghasilkan voltan. Okey, jadi magnesium dicelup dengan copper ni dalam elektrolit ni, maka magnesium ni akan mengion. Magnesium will ionize. Magnesium will ionize. Okey, ni sebahagian besar boleh buat. Dia tahu apa yang berlaku di sini kalau di ionize, dia akan jadi terminal negatif ataupun dia akan jadi anode. Sebab apa anode? Sebab oxidation occur dekat situ, dia akan jadi anode. Sini anode ataupun terminal negatif. Ini bezanya sel kimia ni. Okey, kemudian elektron yang terbebas ni dia akan bergerak dekat litar ni. Okey, litar, okey, dia akan lalu voltan tu, sebab voltan ni akan menunjukkan jarum tu bergerak. Okey, sampai sini. Okey, sampai sini sebahagian besar tak tahu pelajar salah. Okey, elektron bergerak ke sini. Apa persamaan yang berlaku di, kalau sini anode, sini kathod lah. Apa yang berlaku di kathod adalah copper ni dia tidak buat apa-apa sebenarnya. Dia sebagai transit je. Jadi yang berlaku di sini adalah akibat ion-ion yang ada dalam ni. Okey, ion sodium sulfate ni. Okey, jadi sini kathod ni nama pun kathod, maka ion positif dekat sini ada ciri-ciri elektrolisis sikit lah. Maka kalau di kathod, maka ion yang positif lah yang akan bergerak sana. Ada ion sodium dengan ion hidrogen. Ada sini ada cara kerja elektrolisis sikit lah. Walaupun dalam sel kimia. Jadi antara dua ni hidrogen, tapi dia untuk dinyah cas. Copper ni mana ada. Okey, so jawapannya ni hidrogen. Okey, tapi ramai pelajar buat pelajar ni baguslah, dia buat jadual, tapi dia salah di sini copper ni dia bukan copper. Kalau sel kimia bukannya copper, tengoklah kalau lautan tu ada copper ion, copper lah. Kalau tak ada copper ion, hidrogen. Okey, so ni jawapan dia. Mungkin kamu pun nak rujuk susah sebab soalan tak ada dekat kamu. Okey, so beginilah. Cikgu mungkin tak buat semua sekali lah soalan esei ni, sebab kamu pun tak ada soalan, susah kamu nak rujuk. Cikgu akan pilihlah soalan-soalan mana yang cikgu nak ulas. Jadi sebelum cikgu nak mungkin akhiri lah untuk hari ni. Itulah dalam soalan esei ni, walaupun soalan tu tidak menyatakan kamu untuk buat jadual, tapi kalau kamu kena fikir sendirilah. Kalau soalan tu nak suruh bezakan, suruh bandingkan, ni sebaiknya kena buat jadual. Memang skema pun dalam bentuk jadual. Okey, itu saja. Mungkin cikgu akan ulas satu dua soalan yang penting lah. Okey, sebabnya kalau cikgu ulas semua, kamu pun tak ada soalan, susah kamu nak rujuk. Okey, terima kasih.